Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Nampaknya Sanusi agaknya dah takut sekarang ini, kerana dia diajak untuk berdebat tapi dia tak berani pula nak berdebat, tak setuju untuk berdebat. Debat ini berkenaan dengan REE, iaitu isu sekarang ini yang cukup besar yang melibatkan nama bekas Menteri Besar Negeri Kedah itu ataupun Menteri Besar sementara Kedah ini, iaitu Sanusi Mak Noor, yang sekarang ini terpalit dengan isu ini. Diajak berdebat tetapi Saifuddin setuju, Sanusi menolak. Kenapa Sanusi tolak ya? Kenapa Sanusi menolak debat ini? Sebab kata Syed Saddiq, dia kata berani kerana benar. Yang kalau benar beranilah. Tapi kenapa dia tolak? Mari kita lihat bersama-sama. Personality TV iaitu Amin Idris memaklumkan tawarannya untuk mempertemukan dua tokoh politik di dalam isu kecurian bahan nadir bumi REE di pentas debat. Telah dipersetujui oleh Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail. Bagaimanapun, Amin berkata tawaran tersebut tidak disambut oleh Menteri Besar sementara Kedah Muhammad Sanusi Mak Noor. Katanya pihak Datuk Seri Saifuddin sudah bersetuju, Alhamdulillah. Dan tadi saya telah buat semakan susulan dengan pegawai Datuk Seri Sanusi, dan beliau memaklumkan Datuk Seri Sanusi tidak setuju untuk hadir. Kan bagus kalau dia hadir, dia dapat bersihkan nama dia. Dia bersihkan segala tomahan ke fitnah ke apa-apa. Orang boleh terus tahu dan boleh dapat undi lebih banyak. Tapi kalau tak berani, tak lawan itu, lebih ramai orang bersangka. Begitu saja. Walaupun begitu, beliau berkata, saya mohon semua hormati keputusan beliau. Tak apalah, kita hormatilah keputusan Sanusi. Cuma saja kita nak tahu kenapa dia tak berani, dia tak mau. Kemarin pengacara itu menawarkan diri untuk mempertemukan Saifuddin dan Sanusi di pentas debat. Amin berkata selepas dia melihat Sanusi yang juga pengarah pilihan raya PN itu diasak bertalu-talu dalam isu kecurian REE di negeri yang ditakbirnya. Kesian juga, sebab itulah rasanya si Amin ni nak tolong Sanusi supaya di pentas debat dia boleh tawarkan kebenaran, dia boleh timbulkan kebenaran, keluarkan kebenaran yang sebenar, kesahihan cerita, jadi semuanya dapat dirungkai dengan baik. Tapi nampaknya Sanusi tak setuju nak hadir. Menurut The Amin Idris Show yang disiarkan di media sosial, mencadangkan tarik debat itu pada 7 Ogos depan, kemarin lah agaknya. Tapi bergantung kepada persetujuan kedua pihak. Tapi akhirnya Amin berkata tidak dipersetujui, dan mengulas lanjut Amin berkata pihaknya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua pihak yang bekerjasama dengan baik dalam memberi respon. Katanya, saya doakan yang terbaik untuk Datuk Seri Sanusi dan Datuk Seri Saifuddin. Terdahulu, Saifuddin mendakwa Sanusi yang menerajui Perbadanan Menteri Besar atau MBI Kedah mengetahui kegiatan mencuri REE yang berlaku di Bukit Engang di Sik. Saifuddin mendedahkan gambar-gambar Sanusi bersama-sama dengan seorang warga China yang dikehendaki oleh pihak berkuasa berhubung dengan kes kecurian sumber nadir bumi di Kedah. Sebelum ini Sanusi menafikan mengenali warga Cina itu, tetapi kemudian mengakui pernah bertemu dengannya selepas Saifuddin mendedahkan gambar perjumpaan mereka. Bagaimanapun Sanusi berkata dia tidak terlibat dalam urusan perlombongan itu kerana urusan warga China berkenaan dengan Pejabat Tanah dan Galian Kedah dan Menteri Besar yang diperpadankan atau MBI. Sanusi kemudian mengaitkan isu tersebut dengan Perdana Menteri pula Anwar Ibrahim. Untuk rekod, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli pernah mempelawa Sanusi untuk berdebat menjelang pilihan raya negeri yang melibatkan Kedah serta 5 negeri lain pada 12 Ogos ini. Bagaimanapun, Sanusi yang digelar Panglima Perang PN oleh setengah pihak itu menolak cabaran itu dan berkata tidak akan mengubah kedudukan negara. Dan berkata tidak akan mengubah kedudukan ekonomi negara. Sekurang-kurangnya dapat memperbetulkanlah. Okey, berani kerana benar. Itu saja. Kita jumpa lagi. Bye-bye.
Salam sejahtera Malaysia. Nampaknya tamparan hebat berlaku kepada Bersatu kali ini menjelang pilihan raya yang bakal menjelma ini. Tak lama lagi, lebih kurang 4 hari saja lagi, akhirnya seorang pemimpin besar Bersatu meletak jawatan serta merta. Saya tak boleh lagi mewakili kepimpinan parti kerana pertentangan pendapat. Itu kata beliau di dalam dia meletak jawatan itu. Dr. Muhammad Faiz Naaman, orang besar, bos-bos di dalam Bersatu. Dr. Muhammad Faiz Naaman pada hari ini mengumumkan peletakan jawatannya sebagai ahli Majlis Pimpinan Tertinggi atau MPT Bersatu, termasuk berhenti sebagai ahli parti itu. Maknanya dia keluar parti, bukan saja meletak jawatan tapi keluar parti. Beliau turut mengutus surat kepada Presiden Bersatu, iaitu Tan Sri Mahyadin Mak Yassin pada hari ini mengenai keputusan itu. Dalam surat berkenaan, beliau menjelaskan bahawa keputusannya itu adalah secara sukarela dan tanpa dipengaruhi oleh mana-mana pihak. Beliau berkata, keputusan saya ambil ini tidak dipengaruhi oleh mana-mana pihak. Dibuat secara sukarela dan berdasarkan kepada prinsip yang saya pegang, di mana saya tidak boleh lagi mewakili kepimpinan parti kerana mempunyai pertentangan pendapat, idea serta visi mengenai pengurusan serta hala tuju Bersatu, katanya. Walaupun begitu, beliau mengucapkan terima kasih di atas segala peluang yang telah diberikan oleh parti selama 7 tahun beliau bersama dengan parti sejak ia ditubuhkan sejak tahun 2016 lagi, katanya. Dalam kenyataan yang berasingan pula, Dr. Muhammad Faiz menjelaskan penamatan keahlian berkenaan dibuat secara berat hati memandangkan beliau antara orang muda yang terawal menyertai Bersatu. Mengakui memainkan peranan secara aktif selain beliau juga adalah walak terhadap saf kepimpinan parti. Beliau sedar jarang diberi peluang serius untuk diperkasakan sebagai pemimpin pelapis, walaupun pada ketika itu Bersatu memegang tampuk kuasa dalam kerajaan pusat sejak 2018 hingga 2021. Beliau juga mendakwa Bersatu sudah terpesong daripada objektif awal penubuhannya yang kononnya untuk menggantikan UMNO dengan memberi lebih ruang kepada ramai anak muda dan muka baru, terutama mempunyai latar belakang bersih yang berkedudukan akademik, dihormati dan mereka yang setia kepada parti daripada mula. Katanya, keputusan kepimpinan parti yang seringkali mengabaikan suara akar umbi pengasas awal dan teguran jentera bawahan menyebabkan Bersatu mengalami kekalahan pada pilihan raya negeri Melaka dan Johor sebelum ini, katanya. Sejarah itu juga bakal berulang dalam PRN di 6 negeri, terutama untuk kerusi Bersatu dalam PRN Selangor sekarang ini, katanya. Tambahnya lagi, pemilihan calon yang berat sebelah kepada pihak kartel tertentu serta calon bidan terjun yang baru dijadikan ahli parti hanya semata-mata untuk dipertandingkan dalam PRN Selangor telah menyebabkan terjadi pemberontakan lebih kurang 9 bahagian Bersatu di Selangor, katanya. Mengulas tentang pemberontakan dalaman itu, beliau berkata ia mengakibatkan insiden membakar bendera Perikatan Nasional secara terbuka sebagai tanda protes akar umbi terhadap percaturan jawatan kuasa pemilihan dan saringan calon yang bertanggungjawab terhadap penamaan calon PRN. Dakwanya lagi, protes tercetus kerana jawatan kuasa berkenaan mengabaikan sentimen penerimaan pihak bahagian dan jentera di lapangan. Katanya lagi, malah kelemahan lembaga disiplin parti yang lambat dan banyak kerana telah menyebabkan watak-watak yang telah keluar dan mengkhianati parti dalam pilihan raya umum PR15 lalu boleh kembali dan mendakwa dirinya masih ahli Bersatu untuk dipilih menjadi calon Perikatan Nasional pada PRN ini, katanya. Justru tambahnya, tidak mengherankan jika Bersatu tidak lagi menjadi wadah tumpuan penghijrahan mereka dari parti lain atau menjadi sasaran kemasukan anak muda serta orang baru dalam politik, memandangkan kerapuhan sistem pengurusan keahlian kedudukan MPT, katanya lagi. Pada PR15, Dr. Muhammad Faiz pernah bertanding mewakili PN bagi kerusi Parlimen Bagan Datuk dalam pertembungan 4 penjuru dengan penyandang kawasan itu, iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamid di BN, Datuk Seri Samsul Iskandar Muhammad Hakim PH dan Taufik Ismail bebas. Bagaimanapun, beliau telah tewas di kerusi itu apabila hanya memperolehi 8,822 undi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.
Salam sejahtera Malaysia. Lebih 600 ahli bersatu di Dungun. Lebih 600 ahli bersatu di Dungun tinggalkan parti dan menyertai UMNO. Goodbye Muhyiddin Yassin. Timbalan Ketua UMNO bahagian Dungun, iaitu Nur Hisham Johari, di dalam gambar itu menyarungkan baju parti kepada bekas Ketua Cawangan Bersatu Gong Pasir, Saidi Abu Bakar, yang mewakili Jamaluddin Jaya yang kini menyertai UMNO pada majlis penerimaan lebih 600 bekas ahli bersatu untuk Dun Rantau Abang yang menyertai UMNO di Pusat Daerah Mengundi PDM Taman Permin Indah pada hari ini. Berita ini daripada biharian.com.my 5 Ogos 2023. Bekas pengerusi penyelarasnya iaitu Anwar Rusli berkata mereka semua telah membuat keputusan itu sendiri tanpa campur tangan mana-mana pihak. Lebih 600 ahli bersatu dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Rantau Abang pada hari ini sah telah mengumumkan keluar daripada Parti Bersatu dan menyertai UMNO. Katanya, keputusan itu diambil kerana kecewa dengan pimpinan tertinggi parti Dun berkenaan yang seolah-olah mengabaikan sejak 2 tahun yang lalu. Katanya kami berasa terpinggir dan tidak diberi sebarang bantuan. Ahli kami yang susah dan memerlukan bantuan. Namun Barisan Nasional yang datang membantu kami katanya. Jadi kami rasa tidak perlu lagi untuk bersama parti yang mengabaikan kebajikan ahli tambahnya. Kami dipinggirkan, jadi kami sebulat suara tanpa paksaan mana-mana pihak. Kami membuat keputusan untuk kembali semula bersama BN katanya. Tambahnya lagi kami nampak hanya BN sahaja. Parti yang boleh membela nasib rakyat kerana kami sebelum ini pun adalah ahli BN tetapi bertindak keluar kerana sebab-sebab tertentu. Katanya pada majlis penyerahan borang keahlian UMNO di markas BN Taman Permin di sini pada hari ini. Bekas Ketua Bersatu Cawangan Balai Besar Jalaluddin Muhammad Zain menyerahkan lebih 600 borang permohonan bekas ahli bersatu itu kepada Timbalan Ketua UMNO bahagian Dungun Nur Hisham Johari. Mengulas lanjut, Anwar berkata kebanyakan bekas ahli bersatu itu yang keluar daripada parti itu membabitkan kawasan Pusat Daerah Mengundi PDM Balai Besar dan Taman Permin Indah. Katanya keputusan untuk kembali ke BN dibuat kira-kira 3 bulan lalu apabila masing-masing mengisi borang keahlian UMNO sebelum diserahkan kepada kepimpinan tertinggi UMNO di bahagian Rantau Abang hari ini. Katanya kami nekat selepas ini tidak akan meninggalkan BN dan membantu berkempen bagi calon, memastikan calon Dun Rantau Abang Muhammad Asri Muhammad menang pada pilihan raya Sabtu ini, katanya lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya Muhyiddin berada dalam keadaan yang pening kepala lah. Bukan sedikit 600 orang. Ini boleh menyebabkan kemenangan besar kepada calon yang bukan daripada Perikatan Nasional. Kalau ada 600 itu cukup terlalu besar untuk pilihan raya negeri. Untuk Dun, 600 itu sangat-sangat boleh menggugat kemenangan. 600 sangat banyak. Jadi saya fikir ini satu tamparan yang hebat dan pendedahan yang teruk memalukan bersatu. Kita jumpa lagi. Bye-bye.